Apabila kita menyebut daerah Kajang di Selangor, perkara pertama yang terpacul di fikiran tentulah sate kajang. Namun di zaman rock dahulu, Kajang bukan sahaja terkenal dengan satenya, tapi juga scene rock dan heavy metalnya. Dan kisah kaling ini mengenai salah satu kumpulan rock paling senior dari daerah ini, iaitu Metallian. Diasaskan pada tahun 1980 oleh Lan dan Ike gitar, Man bass, Megat drum dan Ramadan vokal, yang mana semua ahli-ahlinya terdiri dari anak-anak jati Kajang. Pada peringkat awal, mereka banyak mengambil undangan persembahan sebagai kumpulan pembuka konsert, antaranya konsert Alley Cats pada 1984 di Stadium Kajang. Pada tahun 1985, vokalis mereka iaitu Ramadan telah digantikan oleh seorang vokalis berbangsa India, sekaligus mencipta sejarah sebagai kumpulan rock pertama negara dengan vokalis bukan berbangsa Melayu. Seraya dengan itu, mereka mula menamakan kumpulan mereka Metallian, yang sebenarnya merupakan akronim kepada nama ahli-ahlinya. M. Megat, E. Ike, T. Tana, A. Azman, L. Lan. Dengan formasi lengkap ini, Metallian mula menyambungkan aktiviti mereka dengan menyertai pertandingan Battle of Rock Malaysia anjuran Lokman Junid Production, sekaligus tercalon sebagai juara rock negeri Selangor di pertandingan final tersebut. Bersaing dengan juara-juara rock dari negeri-negeri lain, Metallian memperoleh tempat ketiga dalam pertandingan tersebut, sekaligus mendapat peluang rakaman untuk 3 siri kompilasi juara-juara rock keluaran Warnada pada 1987. Nama Metallian serta-merta menjadi popular dengan lagu power balladnya Tetap di Sini dan lagu kerasnya Kabus menjadi antara lagu wajib para rockers pada masa itu. Ke semua kumpulan yang menyertai juara-juara rock, Metallian juga mendapat tawaran rakaman album penuh di bawah Warnada. Rakaman album mereka diadakan di Studio Pacifica, dan akhirnya album pertama berjudul Identity hinggap di pasaran pada tahun yang sama. Okey, jadi di hadapan kita ada 2 album Metallian. Album pertama Identity dan album kedua Era. Namun malangnya kedua-dua album ini mengandungi copyright, jadi gua tak boleh nak ulas langsung lagu-lagu dari album kedua-dua album ni. Jadi gua pun terpaksa gunakan lagu-lagu daripada juara-juara rock, sebab juara-juara rock punya lagu tak ada copyright. Tapi berbeza dengan 2 album dia, ada copyright. Sebenarnya dulu gua perasan tak ada copyright untuk kedua-dua album Metallian ni, baru-baru lagi. Tak silap gua dalam 1 tahun ni lah. Sebelum ni gua tengok memang tak ada copyright. Sony Music dah claim kedua-dua album ni punya copyright. Gua pun tak tahulah macam mana boleh jadi macam tu kan. Mungkin salah satu faktor diorang upload ke Spotify. Biasanya kalau upload ke Spotify akan ada automatic copyright punya claim lah. Untuk YouTube sekali dia akan strike. Jadi antara sebab kenapa gua malas nak pasang Spotify lah. Sebab copyright ni kadang-kadang band boy sendiri tak dapat apa pun.
syarikat rakaman yang dapat, dan bukan Warnada yang dapat. Yang dapat tu Sony Music. Mungkin Sony Music dulu beli daripada Warnada, wallahu a'lam, gua tak tahu, gua malas nak komen benda tu lah. Okey, jadi sekarang kita tengok dulu album Identity. Disebabkan copyright, gua tak boleh letak lagu macam gua cakap, tapi gua akan tunjuk kaset sama dua orang. Okey, kita tengok dia punya dalam dia dulu Okey. Casing warna coklat Warnada ni adalah salah satu ciri-ciri khas lah kaset keluaran Warnada pada tahun 86-87. Dia ada keluarkan 3 jenis kaset sebenarnya, hitam, coklat dan putih. Jadi casing ni warna coklat, tapi kaset yang gua miliki ni warna hitam. Tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Lagi satu gua nak cakap, kedua-dua album Metallian ni sebenarnya gua dapat dulu seal, masih berbungkus. Cerita dia beberapa tahun lepas di internet ada penjual Cina lah, daripada Sabah. Dia dapat banyak kaset-kaset yang masih berbungkus Warnada ni. Jadi antara yang dia jual dulu adalah Metallian, dan harganya tak mahal. Itu membuatkan dua kaset ni menjadi tidak rare lah di kalangan kolektor, sebab sangat mudah untuk didapati. Ramai kolektor dah ada. Malah masa tu dia jual semurah RM30 je. Gua antara orang yang sempat belilah daripada Cina tu. Kalau kita perasan ada lubang kat sini, dia dah punch kan, punch hole lah dia panggil. Biasanya kaset-kaset yang ada punch hole ni adalah kaset yang dijual secara longgok sewaktu tahun 90-an. Masa Warnada dah bungkus tu, banyak kedai-kedai kaset apa semua dia dah start buat longgok lah. Jadi mana yang ada punch hole ni adalah kaset longgok lah. Kaset longgok ni dulu dijual semurah RM1 pun ada. Okey, dah cukup cerita satu, kita cerita pasal kaset ni lah Okey, jadi cover depan Metallian Identity. Kumpulan Metallian ni dikenali dengan gaya rock smart diorang lah. Diorang selalu pakai pakaian yang smart-smart, and memang diorang nak buat satu keunikan lah pada identiti Metallian pada masa tu. Kita tengok gaya diorang, baju semua putih. Malah digelar sebagai doktor pada zaman Joro-Joro Rock. Itu keunikan Metallian lah. Tapi pasal nama Metallian tu gua dah cerita tadi kan. Ia sebenarnya adalah akronim nama kepada ahli-ahli dia. Megat tu dan Man, Me, Ta, Tanah, Lien, Lan dan K itulah Metallian. Itu sebenarnya. Jadi ada orang kata, alah nama je Metallian tapi muzik tak heavy metal pun. Heavy metal apa? First album ni heavy metal bagi gua. Kalau lu orang dengar betul-betul, dia punya pengaruh new wave of British heavy metal tu amat kuat. Ala-ala Iron Maiden, ala-ala Earthshaker, Loudness kan. Sebenarnya kuat sound heavy metal dia dekat album pertama ni. Jadi ni antara album kegemaran gua lah. Okey, jadi kat dalam ada gambar line up Metallian. Dan kita boleh tengok kat sini bahagian penerbit dia adalah Metallian sendiri. Album ni memang diorang sepenuhnya buat sendirilah, tak ada gunakan penerbit luar. Di belakang lirik macam biasa. Kita tengok informasi lagu lah, kat sini ada kat lirik. Kita boleh tengok lagu-lagu majoriti adalah ciptaan Lan Metallian. Nampak Lan. 9 lagu semua ciptaan Lan Metallian, kecuali lagu Khayalan ciptaan Eric Ho. Jadi kita boleh nampak lah yang memang Lan mendominasi muzik Metallian lah. Oh ya, lu orang perasan terbalik. Ni satu pelik Indie Warnada ni, dia suka buat terbalik dekat bahagian lirik. Okey, jadi disebabkan kita tak boleh ulas muzik dia, tak boleh letak lagu, jadi gua akan bagi rating gua dekat video ni terus. Jadi Identity, berapa markah dia? Bagi gua, album ni dari segi sound ada kekurangan sikit lah, sebab sound dia agak raw. Tapi gua suka sebab sound tu sesuai dengan Metallian punya music, iaitu New Wave of British Heavy Metal, NWOBHM. Jadi biasanya NWOBHM ni music dia selalunya raw. Jadi amat sesuai lah dengan konsep muzik Metallian. Bagi gua album ini 10/10.
Identity menambahkan posisi kekuatan kepada Metallian sebagai kumpulan rock yang unggul. Dengan majoriti lagu-lagu ciptaan sendiri dari konsep heavy metal ke AOR rock, Metallian diperkuatkan lagi dengan killer song mereka, Erti Persahabatan, yang menjadi lagu wajib perpisahan di sekolah-sekolah pada zaman itu. Sejurus kejayaan itu, pada 1988, gitaris utama Lan selaku ketua dan pencipta lagu utama Metallian bercadang melakukan rompakan semula buat konsep lagu Metallian. Jika album pertama lebih ke arah traditional heavy metal dan AOR, untuk album lanjutan Lan mahukan Metallian ke arah progressive rock dengan lontaran vokal yang berbeza. Untuk itu, beliau bekerjasama dengan rakan pemuziknya Man Kidal dari Left Handed yang pada masa itu ingin mencuba sebagai penerbit album. Lan dan Man bertindak melangkahkan lagu-lagu untuk album kedua Metallian sambil mengadakan sesi uji bakat untuk mencari vokalis baru yang sesuai dengan lenggok lagu-lagu baru ciptaannya. Akhirnya, Metallian sepakat memilih Hamid yang juga merupakan bekas vokalis Left Handed sebelum album Battle of the Bands 1986. Sesi rakaman telah diadakan di Studio Pacifica dan Studio Kings Petaling Jaya demi mendapatkan kualiti bunyi yang lebih mantap dan bersih. Akhirnya, album kedua berjudul Era lahir di pasaran pada tahun 1989 di bawah terbitan Warnada Records. Okey, jadi sekarang Era, album kedua dan terakhir Metallian, juga terbitan Warnada. Di tahun 89, Warnada dah standardkan dia punya kaset kepada kaset warna putih, ditampa shell, stiker pada shell dia, dan ada gambar line up Metallian lah di sini. Ada gambar play ni. Sebenarnya gambar play ni menunjukkan kaset yang digunakan tu kaset murah. Banyak kaset pirate macam tu, tapi pada shell putih jarang, biasanya pada hitam lah. Tak tahulah kenapa Warnada pilih kaset sejenis itu kan. Kalau dia pakai shell yang ada logo cok panas dia sendiri macam PMC buat, macam live record buat, mungkin nampak lebih eksklusif. Tapi okey je, gua tak ada masalah. Okey, disebabkan shell dia putih, casing dia pun putih lah. Macam gua cakap tadi, kaset ni gua dapat seal, masih berbungkus dari seller Cina tu. Gua dapat RM35 tak silap. Memang murah lah sebenarnya. Jadi macam gua cakap lah, album Metallian sebenarnya tak dianggap rare lah di kalangan kolektor, sebab amat mudah untuk didapati. Malah sekarang kalau lu orang buka Facebook ke Carousel ke, lu orang boleh nampak ada lagi jualan dia. Okey. Jadi cover Metallian Era, dia punya design dia kalau lu orang tengok lebih kurang sama macam Identity tadi, iaitu menggunakan warna hitam. Kan, tapi ni memang standard design Warnada lah. Macam kaset Wizard semua lebih kurang macam ni juga kalau lu orang perasan. Sofia pun semua sama. Memang standard design dia lah. Okey, jadi cover depan dia gambar helang Era, sebab menurut lagu Metallian yang berjudul Nissan Era, dia ada sebut pasal helang. Jadi sebab tu dia letak helang. Jadi kat sini ada gambar line up Metallian lagi, masih lagi dengan bergaya smart, dengan vokalis baru mereka iaitu Hamid Left Handed. Ada tulis kat sini penerbit Man Kidal, sebab ni antara album terawal terbitan Man Kidal lah, di mana Lan dan Man Kidal telah bekerjasama untuk menerbitkan album ini. Kita nak promote Man Kidal lah tadi, sebab tu tulis macam tu kan. Jadi kat tepi ni pun ada gambar line up Metallian lagi. Dalam ni ada lagi gaya pakaian ala-ala cowboy gitu. Tapi masih smart lah, masih mengekalkan gaya smart mereka. Oh ya, kaset ni memang seal gua dapat, tapi dia ada masalah melekat. Jadi lu orang boleh nampak ada putih kat sini ni. Sebenarnya asalnya dia melekat macam ni, sebab mungkin dia dah seal terlalu lama, daripada tahun 89 tak pernah dibuka. Jadi kalau inlay jenis kilat macam ni, dia punya keberangkalian untuk melekat tu amat tinggi. Jadi gua terpaksa buka menggunakan air panas pelan-pelan. Dapatlah macam ni. Okey, kalau lu orang nak tengok pasal cara-cara buka inlay kaset yang melekat, gua pernah upload sebelum ni. Boleh ikut link ni. Okey, jadi ada punch hole kat sini juga, macam gua dah cerita tadi pasal apa.
Okey, jadi maklumat mengenai pencipta lagu ada bahagian lirik lah. Ulah kota ciptaan Man Kidal, Memori ciptaan Hamid, The Daun Ringgit ciptaan Lan, Dosa Man Kidal, Istilah Hati Man Kidal, Cintamu Bertata di Hati Man Kidal, Nisan Era Man Kidal, Malisa Metallian, Suara dari Sudut Samad, Melodi Remaja Samad. Okey, kalau berbanding dengan album pertama Left Handed Left Handed pula dah nampak nama Samad tu left handed terus. Album pertama Metallian, album kedua Metallian ni ada campuran ciptaan lagu lah. Macam album pertama tadi gua dah tunjuk majority memang lagu ciptaan Lan lah. Yang ni dah campur-campur lah dengan Man Kidal semua. Sebab album ni membawa satu konsep yang progresif lah, eksperimental, berbeza dengan album pertama. Okey, jadi era berapa gua nak bagi? Era rentak muzik terkini. Metallian era. Kalau berbanding dengan album pertama, gua lebih suka album pertama. Metallian era, gua suka vokal Hamid. Vokal Hamid memang best, power. Tapi dia punya konsep dia progresif tu gua tak berapa masuk sangat lah sebenarnya. Gua lebih suka Metallian first album yang lebih heavy, lebih raw. Jadi Metallian era gua berikan 8/10. Sound dia lebih baik daripada Metallian Identity. Tapi dia punya konsep dia kena dengar sikit banyak kali baru kita boleh betul-betul hadam. Itulah muzik progresif. Okey, cubaan Metallian membawa eksperimentasi dengan konsep progresif rock menerusi era sememangnya tidak berapa mendapat sambutan para pendengar pada masa itu. Kebanyakan pendengar muda lebih berminat lagu-lagu heavy metal yang straightforward, manakala untuk pendengar umum, lagu-lagu killer slow yang menangkap menerusi melodi yang mudah diingati. Aspek progresif, technicality dan kompleksiti muzik tidak berapa dipandang pendengar umum jikalau mereka sendiri bukan seorang pemuzik. Namun begitu, bagi Lan dan Metallian, mereka masih berminat untuk mencuba eksperimen lain menerusi muzik. Sesuatu yang masih progresif dalam masa sama lebih ke arah AOR, pop, jazz dan easy listening dengan cubaan instrumentasi yang didominasikan keyboard.